Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan 50 kaedah kehidupan yang dipetik daripada ayat-ayat Al-Quran. Sambungan pada pagi ini kaedah yang ke-14. Kaedah yang ke-14 merujuk kepada ayat 50 suratul Qasas. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kemudian kalau mereka tidak dapat menyahut cabaran engkau, fa'lam annama, ketahuilah bahawa sebenarnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka. Bagaimana ayat ini dikatakan sebagai kaedah dalam kehidupan. Baik, ayat lengkap ini mana saya ambil daripada ayat 48 lagi. Sebelum kita nak ambil, nak petik kaedah tu, kena faham maksud secara keseluruhan ayat ini dalam konteksnya bagaimana. Baik, cuba kita tengok daripada ayat 48 surah Al-Qasas tu lagi. Lamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun qul fa'tu bikitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi' in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Okey, ayat 48. Falamma ja'ahumul haqq, maka bila mana ataupun tak kala datang kepada mereka kebenaran, yakni Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata pula, hendaknya Muhammad diberi mukjizat seperti mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Musa. Kenapa hebat lagu? Apa tidak mukjizat Muhammad ni tak sama dengan mukjizat Musa itu? Bukankah mereka dahulu kufur engkar apa yang diberikan kepada Musa? Mukjizat Nabi Musa tu orang terima belaka ke zaman dia hidup. Mereka berkata lagi, kedua-duanya, yakni Al-Quran dan Taurat, adalah sihir yang saling membantu. Dan mereka berkata pula, sesungguhnya kami kufur engkar terhadap kitab-kitab itu semua. Ni kita nak tengok ni kerana golongan yang menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Lagu mana? Sebab daripada kata-kata mereka kita boleh memahami cara mereka berfikir. Sebagai seorang pendakwah, kita wajib tahu bagaimana pokok sesat ni berfikir. Mesti kena tahu pola pemikiran mereka tu macam mana. Ayat 49, katakanlah wahai Muhammad, kalau demikianlah sikap kamu, maka bawalah sebuah kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih baik daripada Quran dan Taurat, supaya aku menurutnya jika betul kamu orang-orang yang benar. Kalau Quran ni tak molek, Taurat ni tidak bagus sehingga kamu pertikam, mana kitab suci yang kamu cadangkan sebagai alternatif tu mana? Bawa bagi. Ayat 50. Kemudian kalau mereka tidak boleh menerima cabaranmu, mana tidak boleh bawa Quran untuk menandingi, tidak boleh membawa kitab suci untuk menandingi Quran ke, menandingi Taurat ke, wahai Muhammad, ketahuilah bahawa mereka itu sebenarnya pengikut hawa nafsu. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya mengikut hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsu? Sebab hawa nafsu ini tidak boleh dijadikan panduan. Tidak ada dalam sejarah manusia dikatakan terpimpin orang yang ikut nafsu. Dalam mana-mana agama pun dia tidak akan kata dia ni pengikut hawa nafsu.
Dia tak kata. Tapi Allah kata, itulah orang yang mengikut hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Itu keseluruhan ayat. Baik, sekarang ini mafhum ayat. Mafhum ayat ni lebih fokus kepada ayat 50 itu saja. Jika kaum Quraisy tidak menyahut seruan untuk membawa sebuah kitab yang lebih berpetunjuk daripada Taurat dan Al-Quran, maka yakinlah bahawa penolakan mereka terhadap kedua-duanya, yakni Quran dan Taurat, sebenarnya bukanlah berdasarkan kepada bukti hujah, tidak, melainkan kerana mereka mengikut hawa nafsu. Tiada sesiapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang dulu, hawa nafsu ni berguna atau tidak untuk kita berguna? Kalau kita boleh kawal, mana kita urus supaya hawa nafsu kita tu dia bergerak selari dengan Quran dan hadis, maka kita akan hidup bahagia dunia akhirat. Sebab orang yang tidak ada nafsu sebenarnya orang itu cacat batin dia. Tak ada kena. Nafsu tak ada. Tak ada nafsu pada perempuan, tak ada nafsu pada lelaki, tak ada nafsu pada makan minum, tak boleh hidup. Cacat. Jadi makna nafsu ni adalah kita lah nafsu. Sebab tu di sini Allah sebut berdasarkan kepada nafsu yang tidak ada dalil, yang tidak berpandukan kepada hidayah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kaum yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kufur kepada Allah. Sekarang ini kita nak pergi kepada maksud dan penjelasan kaedah. Setelah kita faham ayat ini asalnya berkait dengan bagaimana dialog Nabi ketika berhadapan dengan masyarakat dia yang menolak risalah yang dia bawa. Alasan dia gitu ya. Alasan dia ni tak serupa dengan Nabi Musa, mukjizat. Sepatutnya dia serupa lah. Itu yang alasan. Orang tak panggil alasan tu sebenarnya. Tak serupa dengan orang dulu. Itu bukan alasan. Apa tak serupa dengan orang tak kira? Tak kira. Dia bila sebut tak kira kan? Bila dia kata tak kira, dia pergi jauh tu. Alasan tu sama saja. Orang dulu zaman Nabi Musa serupa. Tok nenek kita tak buat. Maknanya dia berdalilkan kepada nenek moyang itu. Itu yang sebenarnya. Jadi Allah sebut selalu, orang lagu ni bila tak ada hujah bercakap berdalil kepada orang dulu, itu maknanya orang contoh orang yang mengikut hawa nafsu. Itu sebenarnya. Tak ada dalil itu lagu itu. Baik, sekarang ni kita nak tengok dalam konteks maksud dan penjelasan kaedah yang ke-14. Baik, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, maka jika mereka tidak menyahut seruanmu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu. Terdapat beberapa kaedah kehidupan yang sangat penting dan relevan daripada ayat, menentukan punca penolakan. Anda pernah masuk dalam satu program. Punya ada seorang perempuan tu, dia khusus nak menangani LGBTQ. Dia kata LGBTQ sebahagian besar itu dipandang. Dia sebut di senarai, ada yang hakim, ada yang peguam, ada yang jawab dalam kajian gini-gini. Mana sebahagiannya berjawab sehari jadi pemimpin. Jadi bila kita pergi nak counselling dia, nak pujuk dia supaya tinggal dia punya kehidupan LGBT ni, kita kena tahu cara dia berfikir. Kenapa dia jadi? Kena buat kajian setelah 8 bulan. Kenapa dia jadi? Kajian itu 3 tahun. Mana rantai dia di Eropah kepada di Bangkok semua dia ambil. Supaya kita boleh masuk bila kita cakap kena pada hati, pada jantung. Ini berfikir. Cuma sini punca paling besar faktor tersebut adalah saya ikut hawa nafsu. Mana pun di sini menentukan punca dia tolak. Mana kita letak diri kita ni sebagai pendakwah, sama ada pendakwah secara dakhili ataupun pendakwah secara khariji. Pendakwah dakhili ni mana kita dakwah sama-sama orang Islam, dah sayang kita, keluarga kita, anak-anak kita masuk Islam. Itu dia panggil dakwah dakhili. Dakwah dalam ni, biar orang Islam ikut agama Islam. Selagi dakwah khariji, ni kita nak ajak orang yang tidak Islam masuk Islam. Dia mesti faham. Orang Islam ni hidup dia dalam keadaan mesti dia tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Baik, ayat ini mengajar kita untuk memahami bahawa penolakan terhadap kebenaran atau nasihat yang baik selalunya berpunca daripada hawa nafsu. Apa dia kata? Allah kata. Maknanya barang ini barang tentu, maklumat ni tentu. Muktamad, bukan kajian-kajian tidak. Sudah muktamad sebab Quran sebut.
Bukan hujah yang logik atau rasional, tidak. Apabila kita melihat seseorang enggan menerima kebenaran yang jelas, ada kebenaran ini nampak sepotong jelas. Ada kebenaran jelas, kata ini tentu dah jelas. Tiba-tiba dia tolong. Kita harus menyadari bahawa alasan mereka mungkin bukan kerana kekurangan bukti, tetapi kerana mereka lebih cenderung mengikut keinginan peribadi atau kepentingan diri mereka. Dia ada manusia gini. Bukan semua. Yang kedua, membeza antara kebenaran dengan keinginan peribadi. Ayat ini memberikan satu kaedah yang jelas untuk membezakan orang yang benar-benar mencari kebenaran dengan orang yang hanya mengikut hawa nafsu. Orang yang mencari kebenaran, sifat dia mereka bagaimana? Mereka akan mendengar, berfikir secara terbuka. Jika kebenaran itu terbukti, mereka akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Kita kata terbukti lah. Dalam konteks Nabi dialog dengan kafir Quraisy ini terbukti ke Nabi itu benar. Dalam konteks pemikiran dia terbukti. Sebab apa? Sebab dia tak boleh jawab Nabi. Nabi cabar dia tak jawab. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa bawa hujah nampak? Kalau kata datuk nenek moyang itu bukan hujah. Bukan hujah tu. Mana hujah? Dia tak boleh bawa. Maknanya terbukti. Jadi Nabi berjaya membungkamkan dia punya hujah mereka. Akhir sekali mereka diam. Daripada situlah dia tuduh Nabi Ali Sahih gila dan sebagainya. Sebab tak ada hujah. Mana terbukti. Tapi tetap tak ingin. Baik. Jadi orang yang mengikut nafsu, mereka akan menolak kebenaran. Walaupun hujah dan bukti jelas. Penolakan mereka adalah petunjuk bahawa mereka tidak mencari kebenaran. Tetapi mereka ingin memenuhi keinginan diri sendiri. Hak ni sebenarnya, ni orang panggil pendidikan secara langsung dari Allah kepada Nabi, supaya Nabi kategorikan manusia yang berada di hadapan. Kita sebagai pendakwah ni, bila kita pergi jumpa, kita kena kenal orang itu jenis mana, versi mana, cara berfikirnya macam mana. Kalau sudah terbukti orang itu jenis lagu ni, tinggalkan, cari mad'u yang lain. Cari orang yang lain, tinggalkan. Sebab kadang-kadang manusia ni, hak gini, sebab dia ada berlaku. Dalam sejarah, hak Nabi dakwah zaman Makkiyah, lepas Nabi mati, baru masuk sini ada. Maknanya tempoh dia nak boleh terima hidayah berpuluh tahun. Tapi bila sampai satu tahap seperti ini, kita tinggal. Lakum dinukum waliyah. Ayat muqata'ah. Tinggal. Ikut dia. Sebab Tuhan. Oh ya Allahumma hdi qawmi fa'inahum ya'lam. Cari orang lain pun untuk berhujah. Untuk jalan. Itu maksudnya. Jadi kita tak akan sakit jiwa. Tak akan terjugetoklah pendakwah tu. Tak akan berlaku gitu. Kalau tidak sedih juga gitu. Nah, kalau kita tak faham. Ni ayat selain pada motivasi, dia juga merupakan tasliyah. Tasliyah ni biasa itu hiburan. Kita boleh buat tasliyah kita terima, memahami tugas dengan menyebabkan kita rasa tidak tertekan. Itu dia panggil tasliyah. Yang ketiga, tidak perlu terlalu. Terlalu tu nak garis satu penting. Tidak perlu terlalu memikirkan penolakan. Tak usah duduk habis masa sangat lah. Apa dia tolak. Tak usah duduk. Bila sampai satu tahap, kita kena buat apa saja. Dia ni ikut awal nafsu dia nak cari yang lain. Dia tu kita doa saja. Kalau berubah nasib baik, tak berubah nasib tak baik. Gitu ya. Ada hadrat kena buat kajian. Kajian ni maknanya kajian kita cuba memahami sirah. Kenapa keluarga Nabi tidak beriman? Sebahagian besar. Pok daun dia Abu Talib. Lama sepupu dia, pok daun dia Abu Lahab itu kita kata. Padahal semua itu adalah pemuja Nabi. Masa Nabi belum jadi Nabi itu. Berbangga dengan jauh kita di semua kaum yang habis ke duduk Nabi juga berbangga. Tiba-tiba bila Nabi ajak supaya terima Allah yang besar tanpa merugikan perniagaan mereka, tanpa meruntuhkan pengaruh mereka, tanpa mengurangkan penyokong mereka, tiba-tiba mereka tanya. Bila berdialog dengan Nabi, tak ingat ayat apa tadi. Alhamdulillah tu orang yang ikut hawa nafsu peduli. Cari orang. Kadang-kadang manusia ni bila Nabi tak tahu dah dia ni ada jenis suka perhatian. Kalau orang tahu dia tu suka, Nabi tak cari orang lain. Kadang dia memang unik je kadang-kadang manusia. Kalau orang tahu dia tak cari sangat. Kalau kita cari jadi masyhur untuk dia. Nah, boleh dapat publicity. Ni orang panggil pendekatan psikologi. Baik, yang ketiga. Dengan yang ketiga, tidak perlu terlalu memikirkan penolakan. Dengan memahami kaedah ini, kita tidak perlu terlalu tertekan atau kecewa apabila usaha kita untuk menyeru dan memberi nasihat ditolak. Jangan sedih. Kita tidak perlu terus-menerus membentangkan hujah. Setelah
Sekian banyak hujah yang kita berikan, dia tak boleh jawab, apalah duit hujahnya. Pergi masuk. Cari tanah yang lain untuk bercucuk tanah ni. Nah, dalam konteks dakwah. Kerana masalahnya bukan pada hujah kita, tetapi pada hati dan keinginan mereka yang menolak. Bukan isu hujah lagi, isu gubdar lah dia kata. Pasal lembut benar tu. Isu gubdar tu, isu hati dia, bukan isu hujah dah. Kalau ke hujah cukup dah tu. Hal ini membantu kita fokus pada orang-orang yang ikhlas dan terbuka pada kebenaran. Ini kalau tidak kita rugi masa untuk habis bertahun-tahun situ. Sepatutnya kalau kita habis pada orang lain, boleh jadi ramai mana tu. Sebagai contoh anak sebut, yang mula tu boleh bentuk kajian ahlan. Paling tidak ulama kata hasil daripada usaha Mus'ab bin Umair dengan Sa'ad bin Mu'az tu kan. 85 buah rumah. Mana sebut sama 85 buah rumah. Kalau sebuah rumah tu orang 8 orang kali 85. Penyokong menyatakan tak asli selalu Islam. Setengah riwayat kata 150 orang. 13 tahun. Tolak dengan 13. Berapa setahun berapa? Tak ada. Gilai tu Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan rupanya Yathrib, iaitu Madinah, nama baru Subhan. Oh, pergi situ hati-hati. Boleh betul kajian ada dengan tentera. Kajian nama kajian. Ya kita peliknya Profesor apa ni Dr. Zaid sebut. Bapa yang kafir marah ke Nabi bila Nabi pergi Madinah. Padahal tak nyusah dia dah kira-kira. Tak fikir ke gitu. Nabi tak ganggu pun dia. Sebenarnya. Mana dia boleh selesa. Nabi tak ada selalu ni nyusah ke Nabi. Kata Nabi memecah belah ke masyarakat. Nabi pergi ke Madinah. Dia kau sibuk. Siapa apa dengan Nabi apa? Sebab Nabi tak jauh dia. Dia tengok. Dia terkejut sebenarnya. Anda baca dalam beberapa sirah. Contohnya Profesor Dr. Ali As-Salabi. Dia timbul persoalan. Kenapa? Orang kafir Quraisy ni marah Nabi bila Nabi Madinah. Padahal hakikatnya tak nyusah dia. Mujur benar Nabi bina. Dia iri hati. Haki hawa nafsu. Bila Nabi berjaya membentuk kerajaan di Madinah, rupanya pupuk Madinah tu sokong dia. Jadi orang yang telah melakukan usaha sama MOU dengan kafir Quraisy, pupuk munafik, pupuk Yahudi, jadi pengikut Nabi. Jahni ekonomi kita. Macam-macam dia fikir dari sudut duniawi tu. Semua tu nafsu lah tu. Itu hati-hati. Banyak kita boleh belajar. Baik, yang keempat. Kaedah menilai diri sendiri. Ayat ini juga merupakan kaedah untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita berhadapan dengan nasihat, teguran atau sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita? Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Aku tolak benda ini kerana dia salahkah? Atau kerana dia bertentangan dengan hawa nafsu? Jadi hal ini kita bukan sekadar kita guna sebagai penanda aras untuk kita kena pasti apa orang tolak kebenaran. Kita juga boleh guna ini sebagai cermin diri kita. Apa? Sebab ada banyak tahu kita tak terima pandangan. Kita tanya apa kita tak terima. Apakah kerana dia tu salah ataupun tak berlanggangi dengan kita. Sama ada dari segi politik ke, dari segi perniagaan ke. Apa kita tak terima. Ini dia bukan untuk musuh kita saja. Untuk diri kita sendiri. Apa yang aku tak terima. Biar ada hujan. Sebab katanya kaedah untuk kehidupan. Jika kita menolak kerana hujah yang logik, itu adalah tindakan yang waras. Tak apalah. Itu dikira sebagai orang bijaksana. Namun, jika kita menolak sesuatu kerana dia mencabar kesenangan kita, dia menggugak zon selesa kita, dia menggugak kedudukan kita, atau dia menggugak keinginan nafsu kita, maka sebenarnya walaupun kita tak sedar, kita tak menganggap, sebenarnya kita sudah mengikut hawa nafsu. Walaupun kita tak anggap gitu. Dia dalam Quran ni, kalau kita tengok, dalam hadis bila sebut hawa nafsu, dia merujuk pada yang negatif. Dia merujuk pada negatif. Itu memang disebut. Jadi kalau kita ni sebenarnya sudah berada dalam sebut hawa nafsu, maknanya kita ni sudah bertentangan dengan orang yang ikut dalil. Hadirat, dia dalam agama ni, mengikut dalil ni, dia perkara yang dianggap cerdik. Dan itulah sifat orang beriman. Dia ikut dalil. Baik. Anda nak timbul ke, ni orang panggil tadabbur sirah lah. Tadabbur sirah. Kenapa sahabat Nabi ni, yang kira-kiranya, minta maaf kita sebut sebab benda ni, kita sebut dengan kira. Ada sahabat Nabi tu, masuk semua sahabat Nabi ni jamin syurga. Tapi ramai sahabat Nabi ni tak cerdik dari segi pendidikan. Sehingga orang sahadis pun tak riwayat. Dia ni pengikut sahabat, tapi menjadi pengikut sahabat yang lain. Tapi apa dia sahabat boleh masuk syurga? Kira-kiranya tak utim baca, butuh ruhah, tuhan rahman, kalangan sahabat. Tapi apa yang dia tu boleh masuk syurga? Dijamin masuk syurga. Ditakdirkan oleh Allah dalam Quran. Sebab kerana dia tidak ikut hawa nafsu. Dia ikut dalil. Dia yakin Nabi Muhammad dan dia ikut. Dia letak ya Muhammad ni betul.
Sebab ada dalil dengan Quran yang begini. Orang lain tidak lagu tu. Kalau kita kata kita duk puji pun tak ada pun dalil sebab Quran bila dia bercakap. Jadi mereka boleh terima. Sehingga sahabat-sahabat Nabi ni kalau kita tengok tempat rujuk ke, tempat perawi hadis bukan semua. Sebab tu kalau Muhammad Misri Ashabu Rasulillah dia buat mari 100 orang sahabat. Kalau kira-kiranya menjadi ukuran dalam bab ilmu, ada jasa besar. Hal lain tu 70,000 orang lebih tu. Sebab kalau ikut Hafiz Ibn Hajar, sahabat Nabi antara 70,000 hingga 120,000 orang. Itu dalam kitab Isabah dia semua. Tapi ada nama tak lama. Jadi maknanya majoriti kita kata jumhur sahabat ni ramai menjadi pengikut pada sahabat-sahabat yang musaqqafin, yang bersifat cendekiawan. Itu sebenarnya. Jadi situlah kita nak rupanya kalau kita tak cerdik belah mana pun kalau kita ikut dalil selamat. Dalil itu penting. Sebab itulah orang yang bercakap agama dia mesti sebut Muhammad. Dan hak ni hak Nabi, hak ni hak sahabat. Itulah sumber kita. Ni mai pagi pacuh tok guru kita kata. Tok guru kita kata, lembek kita dengar. Dia pun letih lah sebut tok guru. Sebut macam tu. Mari ke Nabi. Sebab tu almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan dia kata, kalau kita kecek agama, sebut tok guru kita, itu bukan agama tu. Itu ajaran tok guru. Bukan ajaran agama. Kena buat pemikiran. Hak ulama kita sebut ni kerana dia menceritakan tentang dalil pada kita. Kita sebutlah Imam Syafi'i sebut gini. Sebab dia mengemukakan dalil kepada kita. Kita boleh faham dalil melalui pengajian daripada ulama. Hak anda nak tekankan di sini bahawa orang yang mengikut dalil, orang yang tidak disenaraikan sebagai muttabi' hawa, orang yang mengikut hawa nafsu. Kalau kita tidak ikut dalil, kita sedar ataupun tidak, kita sebenarnya termasuk dalam manittaba'a hawa, orang yang ikut nafsu dia. Itu maksudnya. Cuma hak terakhirnya anda sebut ringkasan kaedah 14. Ini adalah peraturan Al-Quran yang kukuh, yang menceritakan makna yang agung tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kepatuhan kepada hukumnya. Ia datang dalam konteks perdebatan dengan kaum musyrikin dan menjelaskan cara serta kedegilan mereka dalam menolak syariat. Jadi dia tolak syariat itu apa hujah dia? Atas dasar Quran sendiri kata tak ada hujah. Dia ikut hawa nafsu dia. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa pendorong di sebalik keengganan mereka untuk menyahut seruan pada Nabi sendiri dakwah tu bukan kita. Takkan kita kata Nabi tak pandang dakwah. Nabi sendiri. Sahibus syariat tu Nabi sendiri. Tapi mereka tetap enggan untuk menyahut seruan. Sebenarnya ini tak ada sebab lain. Sebabnya kerana mereka mengikut hawa nafsu mereka. Itu sudah. Tak ada dalil. Ada pernah dengar Abu Jahal baca Taurat? Bro Jahal Nabi? Tak ada. Baca Injil ke? Tak ada. Tok guru kita Abu Lahab kata gini. Itu mungkin ada. Ini adalah peraturan penting yang perlu sentiasa diingat oleh seseorang Muslim. Kena ingat semua Hadrat. Aku ni ikut nafsu. Pak ikut nafsu ni pun yang sangat negatif dalam agama. Bahkan itulah kau anggap apa musyrik zaman Nabi. Quran sebut begitu. Dah jadi kaedah pula ayat. Kena pasti. Jadi orang beriman, orang Muslim kena ingat semua. Terutamanya pada zaman ini. Di mana hawa nafsu berleluasa. Dan pelbagai pandangan berbeza dalam mengendalikan nas-nas dan dalil-dalil agama. Ia juga membuka banyak pintu kemudahan dan melemahkan pegangan kepada perintah syariat. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam konteks perbincangan ayat ini ialah berhati-hati daripada menerapkan peraturan ini kepada individu tertentu. Kena berhati-hati juga. Melainkan setelah adanya ilmu dan syarat-syaratnya dipenuhi serta tiada halangan. Begitu juga berhati-hati daripada menggunakannya untuk isu-isu syariat yang diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang diiktiraf, yang dimuktabar. Jadi takut kita ni sendiri, kadang-kadang kita ni terlalu gelojoh. Kadang-kadang orang betul, kita salah. Kita rasa kita betul. Kita hukum dia untuk mengikut hawa nafsu. Itulah manittaba'a hawa kita terus. Orang ikut nafsu. Tak boleh, kena tengok dulu. Ataupun maklumat tu tak jelas. Benda tu memang khilaf pun. Tak boleh kita kata, siapa dia tak ikut mazhab Syafi'i itu manittaba'a hawa. Orang ikut hawa nafsu. Tak boleh gitu. Kena tengok benda tu macam mana. Kena reti jugalah nak ukur tu. Sebab tu kena mengaji. Sebab tu hadirat dalil. Kata kunci agama dalil. Islam tegak atas dalil. Perkara ni termasuk dalam perkara yang khilaf. Kita kata tu ikut nafsu. Ana tengok sungguh-sungguh tu hadirat. Diri ulama tengok. Dalam isu-isu khilaf. Ni dia kata pokok gila, pokok tolu dia panggil. Mengikut hawa nafsu. Bangun dia guna istilah. Benarnya beza ke serta suami isteri ya. Orang ni kata batah, ni kata tak. Itu tak boleh lah. Itu kena faham ni. Ini dalam perkara yang jelas ni. Tak boleh terima juga. Perkara khilaf itu lain cerita. Secara ringkas,
Ayat ini memberikan kita satu prinsip asas dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila kebenaran disajikan dan ditolak, punca utamanya bukan kepada kebenaran itu, tetapi pada keinginan peribadi yang menguasai diri orang yang menolak itu. Contohnya kita kata dah, ni penyakit yang menimpa umat Islam ni. Pernah satu ketika dulu, ni di zaman Ibn Taymiyah lah, Imam Ibn Taymiyah. Pada waktu tu, anda cuba nak tahulah gambar sejauh mana manusia fanatik pada mazhab pada zaman itu. Sehingga zaman itu ada berlaku semaya di tepi Kaabah tu 4 imam. 4 orang tu imam. Ni tu imam mazhab Syafi'i. Ni tu imam mazhab Maliki. Ni tu imam mazhab Hambali. Ni tu imam mazhab Hanafi. 4 orang. Mana-mana mazhab dia akan ikut tu imam dia. 4 bucu tu, 4 orang tu imam. Oh, kita 2 tu imam, gagak-gagak. No, kita kan pernah juga 2 orang tu imam. Ni 4 tu imam. Setahun tu fanatik mazhab. Berlaku di mana? Pusat Islam, Mekah. Zaman itu ada berlaku. Guna ayat ujian. Sebab tu orang yang tegak di atas tamasuk bil Quran was sunnah, orang yang pegang teguh Quran dan sunnah, dia Quran dan sunnah ni, bila sebut Quran dan sunnah, ulama kata kena fikir lalu siapa dia menghurai dan membawa ke Quran dan sunnah. Tu dia panggil generasi salaf yang mula-mula. Orang panggil sahabat. Tinggal tu asal. Dah itu kerangka agama. Sebab tu dalam istilah tapi tidak popular pada kita orang awam. Gelaran kepada sahabat ni hamalatul Quran wal ahadith. Itu gelaran sahabat. Julukan kepada sahabat adalah pembawa Quran dan hadis-hadis. Jadi kalau kita tinggal cara hidup sahabat ni, dia jadi masalah. Okey, sekarang ni kita habis kaedah yang ke-14 ni. Ada apa-apa persoalan sebelum kita pindah pada kaedah yang ke-15? Kemudian tidak perlu terlalu memikirkan peralatan. Maka kita berdakwah kepada sesama Islam, ini Aibasi kita ni ada buah majlis-majlis ilmu. Selagi boleh kita berjumpa dengan orang susah. Dan ini yang kita berjumpa orang susah itu saat kita beri sumbangan kepada aku semua masuk kembali kepada amalan agama yang benar. Kalau tak pakai duduk itu sudah duduk, kalau tak solat itu solat. Tapi nampak kaya yang sebenarnya buat tak terima. Yang memakan ini sebenarnya. Ada tak kita mula boleh cara-cara baik cara pasal desa itu. Dia gini bagi anak lah. Dia isu penolak hak kita bincang ni Kafir Quraish ni, dia melalui kira-kiranya setelah diberikan hujah. Berikan hujah ni maknanya berlaku dialog lama 13 tahun. Kalau kita ambil fasa muka saja dia pasal 3 fasa. 3 tahun pertama. Lepas tu 3 tahun lepas tu dia setengah tu 3, setengah tu 4 lagi. Tak apalah kukuh mana pun sebab tak nak sebut saat ni poin saat ni 13 tahun. Ni kiranya hak senang ni. Hak kaya, hak cerdik. Hak dakwa Nabi Ibrahim itulah ikut kita ni. Musyrikin ni dia dakwa Nabi Ibrahim ikut. Sebab tu kita buat haji. Sebab tu dia jaga Mekah tu. Dia kata. Jadi hak tu. Jadi makna berlaku berhujah. Isu pengurusi kita sebut tadi. Ini maknanya dakwah kita setahu mana. Apakah dengan sebab kita bui pada dia barang-barang keperluan kehidupan duniawi, keperluan asah tu. Maka terbina satu pemahaman ilmu. Anak tak pasti lagi hak tu. Dari sudut tu. Walaupun kita sepatut kita pergi dengan watak agama, kadang-kadang mesti ajak mari Pak Aibasi ni, tapi seng-seng tak degi. Dia kira gini. Dia bagi anak lah. Dia isu miskin ni dia tetap dikira sebagai akil balik. Dia tetap dikira sebagai mukallaf. Boleh ke tidak kita nak pakai kaedah ni untuk mereka? Mana kita tinggal? Bagi anak kalau sampai satu hak dalam penilaian kita, dia ni tak berubah dah. Nah, takkan kita nak uji sampai bila-bila lama 2-3 generasi ni main habis tu. Berubah dah. Bagi anak kalau sampai satu tahap, kita nilai lah. Setelah kita cuba pelbagai kaedah dan cara, kita boleh cari orang miskin yang lain. Bukan suruh tumpu pada pokok kita. Tak apa. Pokok kita ni kena bui-bui pula pada air baksi. Nah, nak suruh boleh berkembang lagi tu. Maknanya cari orang miskin yang lain. Orang miskin yang lain. Dan isu ni berlaku di Gua Musa pun berlaku dulu ada di Gua Musa apa tahu. Dalam kajian beberapa orang sahabat-sahabat kita sana memang ada begitu. Tapi ramai yang berubah. Misalnya dalam kuliah tu dia pergi, memang berubah, ada berubah. Hak tak berubah ni yang kita bincang. Apa dia tahu?
Memang kita kena buat kajian. Betul tu. Maksud anda terlalu memikir kepada penolak ni. Apa maksud tolak tu? Dia tolak tak apa maksud? Apakah kita nak kategorikan bila kita pergi bantu orang miskin daripada tak tutup aurat, terus tak tutup aurat setelah bertahun lagi? Apakah dia tolak? Rasa tidak makna tolak. Tolak dalam konteks orang ni maknanya engkar tak mahu terima kebenaran, bahkan menafikan pula. Bukan sekadar dia engkar. Mana engkar? Istilah engkar ni dia bukan tolak semata-mata tolak. Al-ingkar dia ada makna tolak selagi dia makna menafikan. Dia makna tidak terima dan menafikan. Itu lain. Jadi kadang-kadang orang miskin ni bagi anak lah. Mungkin dia kena buat program dalam bentuk lain. Banyak kaedah lah. Misalnya, kalau dia guru Muslim kita buat, kita ajak dia. Mukhayyam misalnya, contoh. Dah ada berubah. Memang ada berubah. Mengikut senarai tu dia mana rahmat kita lah di ada berubah. Gitu beberapa kali. Tobi anak pergi. Biar pergi ke jiran ni, kita buat program 2 hari, kita makan percuma. Kita situs maya, kita baca Quran. Dia ada perubahan. Jadi mungkin pendekatan tu, mungkin kita tak pernah perkenalkan lagi ke dia. Tapi kalau kita buat semua dah kaedah-kaedah yang orang lain pun buat, dalam gerak kedakwalan pun buat, tiba-tiba tak ubah juga. Dan dalam penilaian kita yang berhadapan dia secara masa yang lama tu, boleh kita pakai kaedah ni, cari orang lain pula. Orang miskin juga. Bukan cari buku kita ada lain ni. Kalau buku kita ni yang tak masuk dalam asnah, cari orang lain. Cari orang lain. Mungkin boleh siapa kita. Hak ni, kaedah ni, hak ni bukan untuk orang kafir saja ni. Jadi kita nak kategori dia tu ikut hawa nafsu ke tak? Tu mungkin sudah termasuk dah. Siapa sahat tertentu. Siapa tak tertentu. Dr. Ali As-Salabi kata, bapa Allah tunggu 13 tahun. Baru nak wiki izin daripada Nabi. Sebab 13 tahun sudah dikira mencukupi. Sebab Nabi melalui pelbagai, setengah sahabat Nabi pergi lebih awal lagi hijrah ke Habasyah dan sebagainya. Dan sahabat Nabi ada yang kena bunuh pun di Mekah. Dan 13 tahun tu kira cukup. 13 tahun ni nak hari. Nabi tak ada kerja lain. Hal tu ya kerja Nabi. Kalau bulan musim haji Nabi ni, anda baca dalam sejarah. Musim haji Nabi ni, Nabi tak duduk rumah. Malam pun tubik lagi. Dia hitam Nabi. Apa duduk caca tengah mana? Duk tunggu orang masuk ke pintu Mekah. Setiap musim haji. Kat musim haji ni berapa musim? Berapa bulan? Itu Nabi. Jadi akhir sekali bila Allah tengok maknanya program dakwah yang Nabi buat sudah sampai tahap kita boleh muqata'ah, dia boleh putus dengan dia atau serah doa saja kebaikan untuk dia. Kita boleh buat gitu pun. Kalau anak pun tak sanggup, kita habis apa 3-4 tahun kita dalam keadaan kita tahu amal lagi orang lain yang memerlukan. Boleh jadi orang itu lebih subur daripada dia. Dari segi hati. Lebih baik tumpu pada itu. Jadi hak ni fikir pula lagu mana. Bagi anak boleh guna kaedah ni. Cuma kena nilai lah. Cuma tak boleh gaduh juga. Sebab dia begini isu menutup aurat ni sebenarnya kadang dia isu faktor kehidupan dia sebelum. Setengah tu tiga keturunan. Anak pernah jumpa. Baguslah dia ikuti kuliah anak juga di KL. Dia mari tutup aurat pun kita tengok. Masa mari kelas tutup aurat. Patut jom. Jadi adalah beberapa orang muslimat mari tanya. Dia kata cuba tanya dia. Mak dia tutup aurat ke tidak? Saya dia kata ustaz. Mak dia tok dia memang tak tahu. Oh kata dia ni generasi ketiga. Oh kata ginilah kata. Biar dia mari sama. Sebab kita tak tahu dia terbuka pintu hati tu bila. Kita tak tahu. Oh jadi payah juga tu. Tapi kaedah ni boleh guna. Kalau sampai kita kita rasa rugi, kita habis gen buat setakat kita boleh. Cari orang lain. Bagaimana tak nak masa ini maksudnya. Dalam keadaan kita tetap berdoa seperti mana Nabi bila dia tinggal apa-apa Taif, Nabi berdoa. Supaya Allah terima akhir sekali memang makbul doa Nabi apa-apa Taif. Jadi panglima selepas itu. Zaman Nabi lagi. Orang Hajjah tu, Saqafiyah tu. Dia Bani Thaqif lah paling ramai menjadi penduduk di Taif tu. Benda-benda gitulah Bagaimana boleh Tapi jangan mudah, jangan cepat dah lah. Tak ada apa-apa. Kamu tu pun tak ada pahal lagi. Tak boleh juga gitu. Tengok atas penilaian kita. Tapi orang ni boleh guna kaedah. Boleh guna kaedah ni. Jadi kalau Dr. Ali As-Salabi tu, dia suruh kita fikir tu, bapa sampai 13 tahun. Pergi Madinah. Pula tahu ya. Itulah dia hadrat. Kaedah yang ke-15. Okey, sekarang ni kita pergi pada kaedah yang ke-15 wal aqibatu lil muttaqin. Akibat ataupun kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimah akibat ni dalam konteks bahasa Arab dan juga penggunaan Quran dan hadis dia boleh merujuk pada yang positif dan yang negatif. Akibat yang buruk diguna, akibat yang baik diguna. Tapi orang ni bila lihat kepada li tu,
Wal aqibatu li. Li itu dia panggil li yang memberi erti manfaat, berguna. Tak kira kita kata akibat untuk orang muttaqin. Tak kira akibat buruk. Mesti akibat baik. Kalau kita tukar al-muttaqin, wal aqibatu lil mujrimin. Mesti kita akan terima akibat buruk untuk orang-orang yang melakukan jenayah, mujrim. Itu kena tengok li itu. Dia panggil li lil akibah. Baik. Ayat 128 dari surah Al-A'raf merupakan sebuah kalam ilahi yang penuh dengan pengajaran dan motivasi. Disampaikan oleh Nabi Musa AS kepada kaumnya, Bani Israel. Ketika mereka sedang menghadapi penindasan yang hebat dari Fir'aun dan bala tenteranya. Ayat ini memberikan kaedah kehidupan yang mendalam sebagai panduan untuk menghadapi ujian dan mencapai kejayaan hakiki. Teruk kalau kita baca sejarah bagaimana puak-puak kita kata masyarakat Nabi Musa ni diperhambakan oleh Fir'aun tu teruk. Anda baca dalam tafsir tu, dia punya ada, dia kata bangsa Bani Israel ini ada yang bekerja dengan kerja, tapi dia tidak lebih hanya sebagai kuli saja. Kerja di kita kata nyapu sapoh, kita kata bagi cleaner, kerja di estate itu saja. Tidak jawatan dalam pejabat tak ada. Itu disebut jawatan penting tak ada. Tidak dibenarkan. Sudah ada kasta di situ. Tu. Kalau kita tengok pada akta tu kan, suruh bunuh semua anak zaman ketika Nabi Musa dikandungkan oleh ibu dia tu. Tu lagi dahsyat. Mana penekanan sampai tahap tidak ada nilai masyarakat Bani Israel pada. Siapa boleh bunuh mudah-mudah gitu. Baik. Dalam keadaan itu Nabi Musa guna ayatnya. Allah sebut. Okey, cuba tengok ayat lengkapnya. Wa qala Musa liqaumi ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Maksudnya, dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabar. Kita kena ingat, kaum Nabi Musa ni oleh kerana lama dia dijajah, menjadi hamba abdi pada Fir'aun. Akhir sekali jiwa dia tu jadi jiwa hamba, tidak jiwa merdeka. Nabi Musa nak pulih waktu tu. Memang berat. Berat perjuangan Nabi Musa ni semua. Nak pulih. Semangat hamba jadi semangat jiwa merdeka. Walaupun ada setengah-setengah tu hak muda-muda disebut. Cuba nak membebaskan dia, nak meningkatkan dia punya kualiti pemikiran. Nabi Musa sebut, kena minta tolong dengan Allah. Lepas tu kena sabar. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, bukan milik Fir'aun. Dan Allah akan wariskan, akhirnya Allah akan berikan kepada sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kita kena yakin, akhirnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kaedah. Ayat ni akhirnya nampak macam satu kenyataan. Tetapi ayat ni mengandungi satu tuntutan. Apa dia tuntutannya? Kalau kamu nak selamat dunia akhirat, berusaha menjadi muttaqin. Dia ada tuntutan. Walaupun zahir macam satu ayat penyata, penceritaan. Tapi dia ada tuntutan. Baik, kita tengok. Tuntutan apa? Mafhum ayat. Mafhum ayat ni anda petik khusus daripada Quran, Mukhtasar fi Tafsir yang ditulis oleh satu jawatan kuasa ulama. Apa mafhum ayat secara umum? Nabi Musa AS berkata sebagai menasihati kaumnya, wahai kaumku, mintalah pertolongan hanya dari Allah Azza wa Jalla untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat. Bersabarlah atas ujian yang sedang kalian hadapi. Sesungguhnya bumi adalah milik Allah semata-mata, bukan milik Fir'aun atau sesiapa pun, sehingga dia dapat menguasainya. Orang lain dipanggil apa? Dia panggil stigma. Stigma ni apa dia? Kita di muhub Melayu. Stigma ni maknanya pemikiran dia tu sudah tertanam dengan kukuh begini. Nak ubah tu payah. Bangsa kita bangsa lemah, Fir'aun. Jadi macam kita tak boleh dia nak mengatasi, nak naik ke tahap sampai mereka jadi sama taraf dengan bangsa pemerintah. Sampai tahap tu dah. Sampai tahap tu Nakib, Syekh Nakib, almarhum. Dia pernah sebut. Dia kata orang Melayu yang jiwa terjajah. Bila dia dengar kacik orang putih, dia jadi takut lalu. Satu ketika ni. Dia jadi dia ni jatuh lemah. Padahal dia cerdik yang kira. Bila dengar orang kacik bahasa putih. Padahal benda tu belajar lah. Tak ada apa pun. Semua orang kita lah dengan kacik Arab hebat. Padahal ni pun angin. Apa? Boleh kacik Arab. Mau dia orang Arab. Ada orang Arab kacik Kelantan pekak. Tu pasal pelik sikit. Rupanya dia duduk sini dulu. Lepas tu duduk Kedah. Boleh kacik belah utara. Benda-benda gitu tu tak kena tu. Jiwa tak sampai tahap dia tu kau tahu tu.
Cuba kita tengok sini. Baik, maksud dan penjelasan kaedah. Ni tak habis lagi. Jadi kena ingat, ni Nabi Musa sebut mula-mula. Firaun, bumi ni bukan milik Firaun. Dan bukan milik sesiapa. Sehingga dia dapat menguasainya. Lah ni memang dia menguasai. Tapi bukan milik. Bila kata milik dia, kuasa tu tidak mutlak. Dia akan hilang bila-bila masa. Cuma lagu mana kita nak buat biar kita lebih berfikiran lebih maju daripada dia. Tindakan kita lebih maju daripada dia. Nak siapa lagu tu? Lagu mana nak buat? Sebab manusia yang menguasai ini dia maju ke mana? Sebab tu ulama letak dia kata kunci perjuangan Nabi Musa adalah revolusi. Nak membebaskan bangsa, nak mengangkat martabat bangsa dia. Jadi, gapo dia langkah Nabi Musa ayat? Allah masuk dulu akidah. Allah segala-galanya. Dan masuk dulu. Sebab tu baik. Namun kesudahan segala-galanya akhirnya kesudahan yang baik di bumi ini adalah untuk orang-orang yang beriman yang melaksanakan perintah Tuhan mereka dan menjauhi larangannya. Maka dia adalah milik mereka walaupun mereka ditimpa pelbagai musibah dan ujian. Maksud dan penjelasan kaedah. Ayat ini mengandungi mesej utama yang boleh dipecahkan kepada 3 prinsip utama yang saling berkaitan. Dia tak boleh pisah 3 ni. Dia mesti berjalan serentak. Yang pertama sekali, al-isti'anah billah. Kita baca, orang tak baca al-isti'anah. Al-isti'anah billah. Dia minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Melatih diri minta tolong kepada Allah. Sehingga jiwa jadi bergantung pada Allah. Tu hak molek. Minta sebab kita nak jadi jiwa bergantung pada Allah. Dia mesti kita aktifkan. Minta tolong kepada Allah dengan seluah-luah. Kena kurangkan minta tolong dengan manusia. Itu latihan. Untuk supaya kita dapat nilai bergantung hati pada Allah. Hati jadi terikat dengan Tuhan. Mesti diaktifkan isti'anah billah. Jadi frasa ista'inu billah, minta tolonglah oleh kamu pada Allah, adalah perintah pertama yang diberikan oleh Nabi Musa. Baik, kita baca dulu. Dalam keadaan Bani Israel yang lemah, diancam dan seolah-olah tiada harapan untuk menang melawan kuasa besar seperti Firaun, Nabi Musa mengajar mereka satu-satunya jalan keluar adalah kembali kepada Allah. Membina jati diri dengan kebergantungan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Bergantung, bila kata minta doa kepada Allah ni, berdoa apa maksudnya? Situ dia akan bincang. Kau ni kata kita berdoa, dah lama mana tak okey lah penduduk Palestin tak berdoa, 72 tahun lah. Kau dia maksud ista'inu billah ni? Baik, cuba kita tengok. Kalau kita faham gitu saja, mungkin jadi kita tak nampak ni. Minta tolong, dia Tuhan tahu. Tak ada apa. Kau lagu mana maksud dia sebenarnya? Kalau kau dalam fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah kami minta tolong. Tiba-tiba dengan pokok dia minta tolong. Ni pokok besar lah, bukan pokok kecil. Pokok bunga tu tak lah. Dengan bergotu minta tolong. Macam-macam minta tolong. Bukan dengan Allah saja. Lagu mana tu? Prinsip ini mengajarkan bahawa dalam menghadapi sebarang masalah, kesulitan atau ketidakadilan, kekuatan sebenar bukan terletak pada jumlah harta atau kekuatan fizikal manusia, tetapi paksinya pada tauhid dan kebergantungan mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah pengakuan bahawa segala urusan berada di bawah kekuasaan Allah. Meminta pertolongan Allah bukan sekadar berdoa, tetapi juga merangkumi usaha yang bersungguh-sungguh sambil menyandarkan segala harapan dan keputusan berjaya ataupun tidak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pengukuhan dari sudut takdir itu. Kalau kita ada bincang itulah, meyakini bahawa pemilihan ikhtiar itu milik Allah secara betul. Allah letak kita di Palestin. Allah nak uji kita 3 keturunan. Kena terima nak macam Allah letak. Tak ada ke bangsa yang tidak Islam pernah dianiaya lagi. Tak ada. Cuba tengok, baca sejarah antara Jepun dengan China. Baca. Teruk tu. Bagaimana China buat pada Jepun, kita tengok. Bosnia kita kata. Lah ni Bosnia aja lagi. Teruk kata. Duduk berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu, lepas 25 kali, ya Syekh Nazim, ya Syekh Nazim. Nyanyi. Dah lah dulu kena hentai teruk dia. Anak macam ini ayatnya kadang-kadang Allah uji. Bila kita ingat gitu, orang lain pun kena teruk. Bayangkan orang kafir yang dijajah, yang dibunuh. Anak baca sejarah bagaimana kezaliman yang dilakukan kepada masyarakat Jepun dulu sebelum dia jadi gagah tu. Jadi sejarah panjang lah. Biasa ya. Kadang-kadang pok tentera Cina ni dia nak buat teka-teki. Dia ambil wanita Jepun menganu tu, dia teka tina atas, dia belah tu atas meja gitu ya. Tobi anu. Kalau tina kalau betul tak boleh hadiah. Maknanya macam lebih pada binatang dia buat.
Lepas tu kalau dia tidak Islam, mati biasa gitu, tak ada apa. Tapi kalau orang Islam, sebab tu kita bincang wal akibatul lil muttaqin ni, dia menyentuh dunia dan akhirat. Akibat. Boleh hadir di dunia ni kita tak dapat kebaikan, ditipu, masuk mahkamah kita benar pun tapi kita disalahkan. Kenapa? Penipuan, hakim pun kena beli. Boleh berlaku di dunia. Tapi kalau orang kafir berlaku pada dia gitu saja, dia dah masuk neraka di akhirat. Dunia pun tak terbela. Tapi orang Islam, wal aqibatu lil muttaqin. Jadi kalau nak selamat, nak dapat akibat yang baik, syarat bertakwa sekali. Itu kaedah hidup. Kalau kita contoh bila kita tidak bertakwa, kita orang Islam, kita ahli maksiat. Hak kita kena tu orang kafir pun kena. Tetapi kalau orang Islam yang bertakwa, bila dia kena serupa dengan orang kafir, tapi akibat dia tak sama. Akibat dia tak sama. Walaupun nampak teruk di dunia, ternafi hak daripada muda sampai mati, tapi akibat dia tetap baik. Ni kita kata apa Tuhan buat aku? Apa Tuhan tidak buat aku? Tak, memang dunia gitu. Dia panggil dunia ni, kalau kita tengok dalam hadis, dia ada beberapa istilah yang diguna pada dunia. Pertama sekali, ada yang kata dunia ni darul amal. Diguna dalam penggunaan makna dunia. Ada selagi dunia disebut sebagai darul balak, tempat ujian. Ambil pada ayat tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu hidup dengan mati ni, Allah buat manusia ni kata hidup mati. Tu ya. Semua tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bagaimana kita nak keadaan macam mana pun menimpa kita di dunia, akibat dia adalah sa'adah fid dunya wal akhirah. Bahagia dunia akhirat. Ni kaedah. Kalau awak tidak boleh memposisikan diri awak menjadi orang bertakwa, awak tak akan selamat. Tidak happy ending lah buat masalah kata dia. Tidak orang panggil berakhir dengan kesukaan, kebahagiaan, tidak. Tak naya tu. Sedangkan hari akhirat tu kekal tu. Hari akhirat tu kekal. Sakit di dunia tidak kekal. Orang Islam dia kena faham. Ni lah. Ni dia kira prinsip kehidupan. Tu yang pertama. Yang ketiga, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Ni ciri-ciri orang bertakwa belakang ni. Ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Perintah kedua dalam ayat ini adalah wasbiru. Kena sabar. Kesabaran yang ditekankan di sini bukan hanya menahan diri daripada keluhan. Tidak. Jangan kita ingat sabar ni semata-mata bila disebut tak ngelusnya, perlu hujat, tak bunyi mulut. Bukan sekadar itu saja. Walaupun itu salah satulah. Tetapi juga kesabaran dalam menghadapi penindasan, dalam mematuhi perintah Allah dan dalam menjauhi larangan Allah. Ini adalah prinsip penting untuk kelangsungan perjuangan hidup. Kesabaran adalah prasyarat untuk kemenangan. Ia membina kekuatan mental dan spiritual yang diperlukan untuk tidak terputus asa di tengah-tengah kesengsaraan. Anda baca telah cerita mana di Palestin, duduk dalam penjara Israel, penjara Hafiz al-Assad dulu kan, teruk. Sampai perempuan-perempuan tu berdoa siang malam biar Allah matikan. Kalau sekiranya, tapi dia sebutlah sebab dia tak tahan, dia sebut, dia mengadu, tak tahan, tu tanya. Main tu kita nak sebut pun tak bergama. Anak nak sebut pun tak bergama. Khususnya pada perempuan lah yang paling teraniaya. Sampai berdoa biar Allah matikan. Seawal mungkin. Ada setengah tu tak mati. Kan bila cerita, cuba tengok dah bagaimana bila dia bebas daripada penjara tu, bila Hafiz tu dihalau keluar jatuh, dia pun keluar dari penjara. Ada setengah perempuan tu tak ada habis ni, tangan-tangan ni. Tak ada jari. Setengah tu hidung pun dia kerak. Setara mana tak tahulah. Kita tengok jadi takut nampak rupa dia. Ada setengah tu dia buai ni, dia buai separuh. Gosi dia buai separuh. Anda tengok, teruk. Gerak mulut juga ada lagi, tapi dia buai separuh. Setara mana tahu sakit tu dah. Tu teruk tu. Itulah. Baik, perkara tu atas dunia boleh berlaku. Maknanya sakit tu tak sakit. Bagi orang yang Allah takdirkan dia sakit, sama ada orang Islam ke, orang kafir, semua akan diuji oleh Allah. Tetapi sudahnya lagu mana? Sudahnya lagu mana? Lagu mana akhir hidup tu lagu mana? Jadi kalau kita nak hidup kita ni molek, dapat syurga, itulah akibat yang paling besar. Dikatakan fauzan azimah tu, inilah kaedah dia. Kalau kita ada bincang ni ciri-ciri muttaqin. Baik. Jadi ayat ini mengingatkan bahawa ujian adalah sebahagian daripada kehidupan. Tak boleh pisah dah ni. Orang kaya tahu mana pun bila Tuhan nak uji lah ke uji. Kadang-kadang orang yang kaya Tuhan uji dia tu sakit. Setengah tu ada penyakit kulit. Berbilion harta dalam. Tak nak apa. Bila Tuhan takdir gitu. Kita nak taruh bitin. Segar kali-kali. Gatal pun jari-jari. Baik, cuba tengok lagi di sini.
Mengikut kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah, sabar terbagi pada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Ini merujuk pada kesabaran dan ketabahan seseorang dalam melakukan ibadat serta mematuhi perintah Allah secara berterusan walaupun menghadapi kesulitan, rasa malas atau halangan. Ini dia panggil as-sabru ala ta'ah. Hak kita sebut istiqamah tu. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah. Merujuk kepada kesabaran dan ketabahan seseorang untuk menahan diri daripada melakukan dosa. Sebab hak dosa ni semua hak sesuai dengan nafsu. Nafsu suka hak bagi dosa ni. Dia perbuatan haram atau perkara yang dilarang oleh Allah. Ia adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan untuk sentiasa berada di jalan yang benar. Kita nak tegak di atas jalan yang benar, dia kena ada kesabaran. Sabar ni maksudnya imsak. Menahan diri daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, as-sabru indal musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Ni sabar ni, ini adalah jenis kesabaran yang paling umum difahami. Semua orang faham. Ia merujuk pada ketabahan dan ketenangan hati seseorang saat menghadapi ujian, kesulitan atau tragedi yang menimpa dirinya. Seperti kehilangan orang yang disayangi, ditimpa penyakit, kerugian harta atau kegagalan. Inti dari kesabaran ini adalah yang pertama. Ini disebut dalam kitab Tazkiyah. Bab sabar dia akan sebut, tidak mengeluh atau meratap secara berlebihan. Sebab kadang-kadang kita kecek juga bila kena Allah, apalah jadi gini, kita kecek. Tapi sekadar tu tak apa. Itu tidak dikira berlebihan. Mengeluh, misalnya tu mulut bila kena tekan yang berat telajak ni. Allah. Tapi mengeluh sikit-sikit, itu tidak jadi masalah lagi. Tidak sampai peringkat meratap. Menerima takdir Allah dengan seadanya, dengan redha. Bahawa Islam bila kena, dia kata inna lillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata. Ini kerja Tuhan bakal senyap. Pakai hati dia berilak. Ya, nak buat macam Tuhan uji kita. Sabar, boleh pahala. Lagu tu. Tidak berputus asa atau marah, tak ada. Tak ada rasa prejudis, nak marah Tuhan, gerak kacik gigi Tuhan. Tak ada. Sebab kalau ada berlaku pada kita, kena istighfar segera, dengan kadar segera, tak boleh main-main. Yang keempat, tetap berpegang teguh pada iman, tak terjah ke iman dia. Inilah ciri-ciri sabar dalam 3 kategori tadi. Khususnya hak yang ketiga. Orang yang bersabar ketika musibah, yakni hak yang as-sabru indal musibah tadi, orang yang bersabar ketika musibah memahami bahawa semua yang berlaku adalah takdir Allah. Ni orang panggil makam ni sebenarnya ada. Ni makam, kedudukan dalam agama. Bila kena Allah Tuhan uji kita nak. Jadi orang yang sabar ni, dia naik makam. Makam dia ke dia? Makam rida. Rida ni, dia terima ketentuan Tuhan. Tak terjejah hidup dia. Itu makam tu. Walaupun dia ni tak ada siapa boleh anugerah ke makam ini. Dengan bersabar, mereka tidak hanya diredai Allah, tetapi juga akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Secara ringkasnya, as-sabru indal musibah adalah kemampuan untuk tetap tenang, berfikiran positif, berserah diri kepada Allah ketika hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Cara tu kita sudah sampai ke maqam as-sabru indal musibah. Yang ketiga, kemenangan dan kesudahan yang baik milik orang-orang yang bertakwa. Baru mari kaedah tu duduk sini. Tapi nak sampai sini tu kena faham 2 perkara tadi. Sebab dia sebut dalam ayat yang sama. Isti'anah billah dan as-sabru, 2 mula-mula. Baru dia pergi kepada orang panggil kaedah kita nak bincang ni. Nak boleh sapa akibat pada orang muttaqin ini tidak mudah. Dia perlu melalui latihan kehidupan yang benar seperti yang Nabi kehendaki. Jadi kita nak dapat kemenangan dan kesudahan yang baik, hak tu memang Allah akan beri kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mencapai kemuncaknya. Kalau kita tengok dari tafsir, ayat ni kemuncak dia duduk sini. Saat ni kita bergerak dalam bentuk minta tolong dengan Allah. Tuhan uji tahu minta tolong dengan Tuhan. Setiap mana minta tolong dengan Tuhan sama. Terus bergerak. Lepas tu naik ke tahap kita sabar menghadapi. Naik sampai satu tahap kita akan dapat. Baik, ayat ini mencapai kemuncaknya dengan 2 pernyataan yang penuh harapan. Yang pertama, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan wariskan bumi pada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Apa dia ni maksud ini? Pernyataan ini menegaskan bahawa kekuasaan Firaun adalah sementara. Bapa sebut Firaun? Sebab asalnya ayat ni Allah cerita tentang bagaimana Nabi Musa counseling
pengikut dia, bahawa Firaun tidak sentiasa dia akan berada di atas puncak kuasa. Sebab kuasa kerajaan itu milik Allah. Mulk itu milik Allah. Allah akan jatuh ke siapa dia kena. Allah akan naik ke siapa dia kena. Yakin. Nak buat tu perasaan salah faham bahawa Firaun ni akan kekal sampai bila-bila. Sebab Firaun ni jawatan. Mati orang ni mari Firaun lain pula. Dia akan jatuh. Tengok Allah suruh kita tengok kan. Mayat dia apa ada lah. Lepas tu kesal daripada kerajaan dia ada siapa lah ni. Orang lah ni boleh ingat piramid misalnya dah. Tu zaman tu boleh buat sekarang. Siapa dia yang menjadi kuli dia sampai mati. Dia nak bina berapa lama tu nak bina. Dia sanggup paksa. Kerahkan tenaga secara paksa. Dia pukul dan sebagainya. Siapa dia? Bani Israel. Bani Israel. Baik, yang pertama ni. Baik, sesungguhnya bumi. Pernyataan ini menegas bahawa kekuasaan Firaun adalah sementara. Kuasa sebenar milik Allah. Dan dia boleh mengambil daripada sesiapa yang dia kehendaki. Dan memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ini adalah janji kemenangan duniawi. Fasa pertama. Atas dunia pun maknanya, kuasa mutlak Allah tu bukan akhirat saja. Menentukan ahli neraka siapa. Menentukan surga tu siapa. Dunia pun Allah sebenarnya yang menentukan. Jadi ini adalah janji tentang kemenangan di dunia. Ia memberikan keyakinan kepada Bani Israel bahawa walaupun mereka kini tertindas di bumi sendiri, Allah boleh menyerahkan bumi tersebut pada mereka pada akhirnya. Ia mematahkan rasa putus asa dan menanamkan optimisme, makna keyakinan diri yang hakiki. Yang kedua, dan yang paling penting dalam ayat ini, kesimpulannya adalah wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita nak bincang, sudah lagu mana? Kawan ni mati tu, sana sebuah di Palestin 72 tahun. Generasi ketiga ni. Lepas tu mati-mati dah kena tepuk, kena pecah kepala, kena belah kepala, kena cokeh mata, mati dalam penjara tu lagu mana? Akibat yang baik ke tu? Kita bincang sini. Terlebih dahulu, dua kalimah penting ni perlu kita tahu dulu maksud dia. Al-aqibah, maksud dianya merujuk pada hasil akhir yang baik dan kemenangan. Baik dunia maupun akhirat. Ia adalah kejaran mutamak setelah perjuangan. Kita kena ingat. Bila kata akibat, mana sub dia? Sub dia tu lagu mana? Sub ni bukan dunia, ada sub. Kecuali orang Islam tu dia masalah dah dengan keyakinan. Itu memang masalah lah. Tak mungkin capak lah muttaqin ni. Dunia ni bukan sub, bukan sudah. Walaupun kadang-kadang orang Islam ni sudah dapat dah akibat baik di dunia. Tapi tidak semua. Kalau kita dapat baik kehidupan di dunia pun, kadang-kadang akhirat tu tak baik pula. Sebab hak akibat, hak semati, hak akhir sungguh, akhirat. Tapi ada orang Islam yang baik, dunia pun baik, akhirat pun baik pula. Boleh berlaku. Ada setengah tu, jahat, teruk, kafir, munafik, pembunuh, zalim. Dunia dia relax sampai mati. Dalam keadaan nikmat. Kena ingat, dia bukan sudah sini. Kita tidak berakhir di dunia. Tu dia nak masuk tu dulu. Itu makna akibat. Baik. Jadi disebut akibat untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ni ringkas saja ni. Kalau nak bincang panjang lah. Bertakwa ni apa maksud? Bertakwa ni, ta'arif secara rumah ni lah juga yang disebut oleh Imam Malik. Adalah hamba Allah yang sentiasa sedar akan kehadiran Allah. Hidup mana-mana pun dia teringat. Nampak zikrullah semuanya masuk. Latihan zikrullahnya nak buat apa-apa, baca bismillah. Itu paling mudah. Paling mudah. Tak ada timbul masalah tak ingat nak apa doa ni, zikir ni, baca bismillah. Anak ayat lalu takut tanya nak ke mana ustaz doa tak ingat. Tak usah. Kalau ayat lalu doa tak ingat, baca bismillah. Awal-awal ayat dia tak apa lagi tu. Yang melaksanakan perintahnya. Ingat semua tu. Allah ni buat apa-apa jadi gini atas perintah tu ada. Akhir sekali dia sentiasa melakukan kebaikan yang Allah suruh. Allah suruh dia buat perintah-perintah yang kena buat, dia buat, dan dia sentiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dengan sikap ini, orang bertakwa itu ialah orang yang menggabungkan antara iman dengan amal soleh, sabar dan taat. Itu orang beriman, bertakwa. Baik. Ayat ini menyimpulkan bahawa kemenangan yang hakiki, yang sejati, tak kiralah kemenangan itu dalam bentuk kehidupan baik duniawi, yakni kemakmuran duniawi, maupun kejayaan di akhirat, bukan ditentukan oleh kekuatan fizikal, kekuasaan fizikal, kekayaan fizikal, tapi oleh ketakwaan. Orang yang berpegang teguh pada tauhid, bersabar dan dalam ujian, dan menjaga hubungan dengan Allah, akan diberikan kesudahan yang baik. Hak kita kata husnul khatimah. Boleh hak tu pada husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah.
Kisah Bani Israel yang akhirnya dibebaskan, Bani Israel akhirnya dibebaskan daripada kezaliman Fir'aun dan mereka berjaya mewarisi Palestin, yakni memerintah Palestin, adalah bukti nyata kepada janji. Kiana cuba habiskan ini sikit lagi. Secara ringkasnya, ayat 128 surah Al-Anfal mengajarkan bahawa formula kejayaan dalam hidup adalah kebergantungan penuh pada Allah. Kena ingat, kebergantungan ini dia lahir daripada pendidikan sentiasa berdoa kepada Allah, campur dengan kesabaran. Lepas tu kita pun jadi muttaqi dengan sebab latihan hidup sebegitu. Akhir sekali kesimpulan dia akibatnya dapat kejayaan dunia dan akhirat. Itu dia akan ke situ. Kalau kita tengok dalam kitab kita, dia sebenarnya kejayaan tidak semesti dapat harta benda duniawi, tidak. Kejayaan paling besar ialah berjaya mengekalkan tauhid. Mati dalam keadaan bertauhid, itu kira berjaya secara umum. Baik, apa kesan jika manusia tidak bertakwa? Ni anak nak baca saja. Kita nak bertakwa, kalau tak bertakwa lagu mana kesan dia? Baik, tidak bertakwa bermaksud seseorang tidak memiliki rasa takut dan patuh pada Allah. Tak ada. Sebab rasa takut pada Allah, inilah yang menyebabkan berlaku kepatuhan kepada Allah. Nak patuh macam mana? Tak timbul rasa gerung kepada Allah. Jika manusia tidak bertakwa, implikasinya sangat besar, baik dunia maupun akhirat. Ni, mula-mula sekali hilang bimbingan dan petunjuk. Allah ni parah. Allah tidak akan bimbing. Allah tak akan beri petunjuk dalam hidup dia. Buat apa-apa sentiasa terdedah pada kerosakan. Tak bahaya sekali kerosakan akidah. Sebab itulah hadirat benda ulama kita paling takut. Awal kehidupan molek, tapi hujung kehidupan tak molek. Bila tua jadi tak semaya, jadi teruk. Masih mukallaf lagi akal tu, tapi dia tak minat pada agama. Itu paling teruk. Masa muda molek, pergi masjid, tapi bila lah tua jadi tak semaya. Tua dah terlibat sikit cepat kaya lagi. Nanya tu kena lagu tu. Yang kedua, kehidupan sempit dan penuh kesulitan. Allah tidak beri jiwa jadi kaya. Walaupun kaya pun jiwa susah. Tak tenang hidup. Mudah sangka buruk pada kaya tu. Syak sangka kepada orang. Mudah marah pada kaya. Biasa orang marah ni kerana tak cukup sesuatu. Rupanya dia tak cukup hak asas kepada kehidupan. Dia hati yang tenang. Tak ada. Dia tak beri dia. Itu kesan dia. Yang ketiga, sentiasa dia tidak dapat jalan keluar daripada masalah. Walaupun dia kaya. Boleh dunia pun masalah hati tak boleh nak rawat. Isteri bermasalah, anak bermasalah, dengan keluarga bermasalah. Kadang-kadang bila tua hidup seorang, tak ada siapa nak dia. Na'udzubillah. Yang keempat, masyarakat jadi rosak. Kalau masyarakat yang tidak bertakwa dalam skala besar dalam masyarakat, ramai tidak bertakwa, masyarakat tu jadi rosak. Ni bukan rosak individu, rosak satu rumpun masyarakat. Bahayalah. Tu implikasi di dunia. Implikasi di hari akhirat. Kalau kita tidak berusaha untuk jadi muttaqin, kita akan dapat azab yang pedih di hari akhirat. Yang kedua, jauh dari rahmat dan keampunan Allah. Tak dapat pembelaan dari si Allah. Sebab syafaat ni kita nak dapat ni, kalau Allah izin, Nabi tak boleh bagi syafaat. Kalau Allah tak izin, banyak ke Allah tak benar. Allah tak benar. Yang ketiga, hidup kekal dalam penyesalan. Bahkan kalau kita tengok dari riwayat ke, di hari akhirat menyesal, masuk neraka pun menyesal lagi. Dia kata kalulah dulu. Kimu lah. Dia tunjuk pada ketua-ketua. Kimu aku jadi sak. Aku doa biar mu kena hukum 2 kali. No. Biar kamu kena 2 kali. Pemimpin-pemimpin sak masuk iblis dia kata, kawin royak. Tidak suruh. Kawin tak pasal. Kawin royak. Ya. Dan saya mau ikut kamu. Masing-masing. Begitulah berlaku. Digambarkan. Ringkasnya, tidak bertakwa bukan sahaja menghancurkan kehidupan di dunia secara hakiki. Mungkin orang melihat dengan mata dunia, dia tak nampak benar. Tetapi juga menentukan nasib seseorang di hari akhirat. Apakah dia sa'adah ataupun syaqawah. Takwa adalah benteng yang melindungi manusia daripada keburukan dan menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Baik, ringkasan kaedah yang ke-15. Terakhir ni yang nak sebut. Ini adalah peraturan Al-Quran yang kukuh. Kita nak bincang ni kaedah 15 daripada awal ni. Ini adalah peraturan Quran yang kukuh yang menanamkan harapan dan jiwa orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman ni ada nasib tak baik atas dunia. Kerja tu tapi miskin. Setengah tu mati. Kerja tu daripada sebelum nikah lagi. Nak dapat rumah 10 pun tak boleh. Kadang-kadang setengah tu nak dapat kereta 10 pun tak boleh. Sebagai orang panggil alat pengangkut yang lebih selesa. Kadang-kadang anak sakit. Anak jumpa dah ni. Kalau nak cerita panjang, kita pergi ziarah beberapa orang. Kau kena nyakit tu. Kau bini dia sakit. Nikah boleh anak seorang, bini lumpuh. Dia sampai mati. Dia kerja. Ni Pondok Penali. Ni cerita di Pondok Penali. Dia pergi kerja. Pukul 1 hingga pukul 2. Memang dia akan balik. Mesti dia balik setiap hari. Ni suami misali. Payah juga nak cari lagi. Kata buat bila kena ni. Lepas boleh anak seorang.
Tuhan yang mau panjang. Allah uji dia. Ada setengah tu putih hijau, anak kena penyakit lumpuh, penyakit kaki kecil, kecil ada tangan. Umur sampai 17 tahun. Akhirnya putih hijau. Laki dia salah hijau. Sedih juga dia. Ya tak nak pergi makan gula tak ada ustaz dia. Tak pergi mana-mana. Nak tinggal payah. Kalau dia nak pergi lah. Kalau nak pergi mari terawih tu, dia gila untuk laki dia. Rasa juga dia tak nak pergi mari masjid. Kalau dia mari rumah banyak. Kalau nak pergi juga masjid. Ni ujian. Atas dunia ni memang kena gitu. Jadi ini adalah peraturan Quran yang kukuh menanamkan harapan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Banyak kalau orang Islam yang kena uji lah tu, tapi dalam jiwa dia tak ada keberkatan kepada Tuhan, dia jauh dengan Tuhan, tidakkah dia kecewa besar itu? Sedih. Ni kalau orang Islam dia faham tak apa kita jaga, kita boleh surga, Nabi jamin boleh surga. Dalam riwayat tu surga. Dia hak tu tak apa dah tu. Segar dari kita perasaan dia tu. Ia datang melalui lidah Nabi Musa AS sebagai berita gembira kepada kaumnya bahawa kesudahan yang baik adalah bagi mereka yang di dunia, adalah bagi mereka di dunia sebelum di akhirat. Ini. Mereka akan keluar daripada sistem perhambaan dan mereka akan diberi kekuasaan di muka bumi jika mereka tetap berpegang teguh pada ketakwaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar. So ingat balik maksud ayat ini. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kesudahan yang baik ini merangkumi dunia akhirat. Bukan akhirat saja, bukan dunia saja, kedua-dua. Peraturan ini juga mengandungi perintah untuk bertakwa. Karena kesudahan yang baik tidak akan tercapai melainkan setelah ketakwaan direalisasikan dengan cara yang betul. Janji Allah tidak dimungkiri dan sunnahnya tidak diubah. Jadi kalau orang nak hidup beragama tapi bersalah, bercanggah dengan cara hidup Nabi, dia tak akan dapat maksud ayat. Walaupun mungkin kita nampak dia tu nampak hebat daripada kita beragama, baca Quran kuat semua. Tetapi kalau dia tak ikut cara Nabi hidup, dia tak akan dapat hakikat. Boleh di hari akhirat dia adalah orang yang merana dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini dua kaedah yang kita bincang. Jadi kaedah yang ke-15 ni hadrat, cara nak dapat dia adalah dengan cara mana belajar ilmu wahyu Quran ni patut kita amalkan. Amal. Tok Guru mesti usah kata senapah hidup meta. 60 tahun tu senapah itu. Kadang-kadang tak sapa apa setengah. Sabar. Begitulah hadirat, mudah-mudahan dengan usaha kita untuk belajar memahami Al-Quran sebagai satu kaedah untuk kehidupan dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah menghadiahkan kepada kita mana satu kehidupan yang diragak olehnya. Agak-agaknya begitulah hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.